Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah pada kali ini kita akan bincangkan tajuk berkaitan dengan konsep ketuhanan dalam Islam, di mana dalam topik ini kita akan bicarakan tentang konsep ketuhanan dalam Islam, pembuktian kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan bicarakan Allah Taala sebagai Tuhan yang Maha Hebat, zat dan sifat Allah Taala, dan akhirnya kita akan bincangkan matlamat dalam bertuhan. Tuan-tuan, puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita bicarakan tentang konsep ketuhanan yang merupakan konsep yang dibicarakan bukan sekadar dalam kalangan orang Islam, tetapi juga dibicarakan dalam agama yang lain, kerana agama yang lain juga mempunyai ketuhanan dengan cara dan pemahaman mereka yang tersendiri. Tetapi dalam memahami konsep ketuhanan ini, inilah beberapa perkara, sekurang-kurangnya 5 perkara yang biasa menjadi asas kepada perbincangan apabila kita membincangkan konsep ketuhanan. Yang pertama ialah kewujudannya kekal, tanpa akhir. Maksudnya Allah Ta'ala ataupun Tuhan ini, dalam konsep ketuhanan ini, merupakan Tuhan yang hebat dan kewujudannya kekal tanpa akhir. Kalaulah Tuhan itu tak berkekalan, ini bukan Tuhan, kan? Dan begitu juga semua yang diputuskan daripada Tuhan ini adalah semua perkara itu baik, dan perkara yang diputuskan oleh Tuhan adalah bagus untuk manusia. Yang ketiga, Tuhan ini mestilah mengetahui semua perkara. Kalau Tuhan tu tak tahu, kalau Tuhan tu bodoh, jadi bagaimana dia akan menjadi Tuhan dan sesuai dengan konsep ketuhanan. Yang ketiga, Tuhan mestilah mempunyai keupayaan untuk mencipta, keupayaan untuk mengurus alam semesta. Kalau dia tak mampu untuk mencipta dan kalau dia tak mampu untuk mengurus alam semesta, bagaimana dia boleh dan layak menjadi Tuhan? Yang terakhir ialah mempunyai kuasa yang tidak terhad. Ini adalah beberapa perkara yang menjadi teras dalam bicara tentang konsep ketuhanan. Dengan kata lain, 5 perkara yang dibincangkan ini menggambarkan Tuhan ini merupakan sesuatu yang hebat. Daripada perspektif manusia, Tuhan hebat, manakala manusia mempunyai sifat yang lemah. Tuhan hebat, manusia lemah. Inilah yang menjadi teras dan dasar kepada konsep ketuhanan yang wujud dalam mana-mana agama, kebiasaannya begitu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, walau macam mana pun dalam konteks agama Islam, kita membincangkan konteks agama Islam ini dengan kita menekankan bahawa dalam Islam, Allah Ta'ala ataupun Tuhan kepada orang Islam, iaitu Allah, ialah Tuhan yang esa. Esa dengan maksud satu, dan orang Melayu meletakkan satu perkataan, satu istilah yang khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu esa. Dia tak sebut isteri saya esa, walaupun dia isteri seorang, walaupun dia ada anak seorang, dia tak sebut anak saya esa. Perkataan esa ini hanyalah khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam ketuhanan dalam Islam ini, tidak boleh diserupai dengan mana-mana rupa dan mana-mana bentuk, dan tak boleh diimajinasi oleh manusia. Ini konsep ketuhanan dalam Islam. Dalam agama-agama yang lain, Tuhan mereka boleh dilihat, Tuhan mereka bukan satu, Tuhan mereka ada banyak. Tuhan mereka ni boleh disembah dan boleh dipegang, dan Tuhan mereka itu juga yang dicipta oleh tangan-tangan mereka sendiri, dan mereka sembah dan mereka menganggap itu adalah roh, itu adalah wakil Tuhan, itu adalah jelmaan dan sebagainya, mengikut kefahaman agama-agama yang lain. Tapi dalam Islam, dia tiada konsep seperti itu. Allah Ta'ala merupakan Tuhan yang esa, satu,
dan tidak dapat dilihat daripada mata kasar manusia bagaimana kita berada di dunia ini, dan begitu juga Allah Ta'ala mempunyai rupa paras yang mempunyai sifat dan zatnya yang tidak dapat diimajinasi oleh mana-mana manusia. Kalau terbayang, itu bukan Tuhan. Kalau terupa dengan mana-mana paras rupa, ini bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang Islam. Oleh kerana itu, sifat ketuhanan dalam Islam ini mempunyai Allah Ta'ala mempunyai segala sifat yang menunjukkan kesempurnaan. Mustahil bagi Allah Ta'ala mempunyai sifat-sifat yang mempunyai sifat kekurangan. Ini konsep ketuhanan dalam Islam. Bererti apabila manusia mengaku Allah Ta'ala sebagai Tuhan, bererti manusia mengaku segala kelemahan dalam diri. Ini penting untuk difahami tentang konsep ketuhanan. Kerana apabila kita belajar tentang Tuhan, bila kita menyebut Allahu Akbar, bila kita belajar tentang konsep ketuhanan, ada rasa besar diri, ada rasa hebat, ada rasa tunjuk kuat. Ini tak kena dengan konsep ketuhanan. Sebab konsep Tuhan ini manusia lemah. Dan bukan sekadar itu, manusia ini perlu untuk patuh kepada arahan dan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana manusia itu lemah, kan? Dan kita dah bincangkan sebelum ni konsep tauhid, di mana Allah Taala mempunyai segala sifat kesempurnaan dan hilang ataupun tiada sifat kekurangan. Oleh kerana itu, hanyalah selayaknya kita menyembah Allah Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang layak dan mesti disembah oleh manusia. Oleh kerana itulah manusia ini di sebalik mengakui kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, manusia mempunyai rasa lemah, rasa tak kuat, dan Allah Ta'ala jadikan manusia itu memang diseliputi. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut wa khuliqal insanu dha'ifa, dia jadikan manusia dalam keadaan yang lemah. Kerana itulah bila manusia ni lemah, manusia mengakui Allah Ta'ala sebagai Tuhan, tidak cukup sekadar itu, manusia perlu ada merasa patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mempunyai sifat patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini penting yang perlu dihayati, yang difahami oleh manusia sebagai manusia yang lemah. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, oleh kerana Tuhan ni tidak dapat dilihat, tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kewujudan Allah Ta'ala ini dibuktikan menerusi wahyu dan menerusi logik akal manusia. Memang kita tak dapat lihat Allah Ta'ala, tetapi kita dapat tahu kewujudan Allah Ta'ala berdasarkan kepada bukti-bukti, kepada wahyu dan juga kepada bukti yang logik yang boleh difikirkan oleh manusia. Inilah yang menjadi antara teras perbezaan antara Tuhan orang Islam dengan Tuhan agama-agama yang lain. Tuhan agama lain mereka boleh tengok, Tuhan agama lain dapat dipegang, malahan Tuhan agama lain dicipta ataupun digubah ataupun dibentuk oleh manusia itu sendiri. Ini berbeza dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, kita melihat bagaimana terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran tentang bukti kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh dalam ayat inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Pada kejadian langit dan bumi, peredaran siang dan malam, itu merupakan tanda-tanda kepada orang yang berfikir. Ini bermakna dalam bahasa Arab, perkataan ayat ini dalam bahasa Arab bermaksud tanda. Ayat wa ayatul lahum ini bermaksud tanda dan bukti. Al-Quran ini sendiri sebagai bukti kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kewujudan Al-Quran itu dipenuhi dengan mukjizat yang membuktikan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran banyak cerita-cerita, antaranya ialah ayat-ayat ini Allah Ta'ala menegaskan sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi,
peredaran siang dan malam merupakan tanda-tanda kepada orang yang berfikir. Tanda apa? Antara tanda kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam memikirkan, membuktikan kewujudan Allah Ta'ala ini, dalam konsep ketuhanan ini, boleh dibuktikan secara logik. Tadi menerusi secara wahyu. Ini dapat dibuktikan menerusi logik, menerusi pendengaran, penglihatan, logik akal manusia. Kerana banyak perkara yang tak dapat dilihat, tetapi kita mengakui kewujudannya. Ini logik. Logik ni kadang-kadang benda kita tak tengok, benda yang kita tak dapat tak dapat nak sentuh. Tetapi bila pendengaran kita, bila penglihatan kita, kan, apa penglihatan, apa pendengaran, kita mendengar ada bunyi, orang ketuk pintu, kita lihat ada pokok yang bergerak, itu secara tak langsung logik akal kita itu akan membuat keputusan, membuat suatu penelitian dan akhirnya melahirkan keputusan. Ada pihak, ada orang, ada benda yang menggerakkan, ada benda yang mengetuk sehingga melahirkan bunyi, kan? Maknanya logik-logik ini digunakan dalam pembuktian kepada Allah, kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat dalam gambar-gambar ini, kan, gambar padang pasir yang luas, kan, kita rasa takkanlah wujudnya padang pasir begitu sahaja, kerana bila kita lihat kepada alam yang cukup indah ini, takkanlah dia jadi dengan sendiri, mesti ada pencipta. Kerana benda yang ada ini mesti ada awalnya, benda yang ada mesti ada awal. Kerana dalam teori sains, dalam teori ini kita sebut nothing cannot create something. Benda yang tak ada tidak dapat mencipta ada. Nak mencipta ada mesti daripada ada, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum Allah tak ada, kan? Maknanya bila tak ada, macam mana tak ada menciptakan ada? Mesti ada. Ini yang dibincangkan dalam salah satu daripada sifat Allah Ta'ala, iaitu sifat qidam dan sifat baqa. Tuan-tuan, mari kita tengok dalam gambar-gambar ini. Kita tengok bumi, kan, dengan kawan-kawannya, yang satu bentuk dan lebih kurang dari sudut diameternya. Earth, Venus, kan, planet Mars, Mercury, Pluto dan sebagainya. Lebih kurang je lah dia punya saiznya, kan. Walaupun Pluto ni lebih kecil, kan, dengan bumi, tapi boleh kita kumpulkan dalam satu kumpulan. Tuan-tuan, apabila kita bandingkan dengan planet yang lain, kan, wow, ada planet yang lain yang lebih besar. Ada planet lain yang lebih besar. Ni yang kita tengok, kan, wow, besarnya, kan. Tentulah kita rasa hebatlah planet Jupiter ni. So bila kita tengok lagi planet yang lain, wow, planet matahari lebih besar daripada bumi, jauh lebih besar daripada bumi. Ketika ini bumi tak dapat dilihat oleh hanya lihat kecil sahaja. Pluto mungkin sangat kecil, bulan ataupun matahari ni cukup besar. Bila kita tengok planet lain, wow, planet lain matahari dah kecil, bumi dah tak nampak, ada planet lain yang besar. Bila kita compare lagi planet Arcturus yang kita nampak besar, di compare dengan bulan, di compare dengan matahari, kita melihat ada planet lain yang lebih besar daripada bumi, lebih besar daripada matahari, jauh lebih besar daripada bumi. Nak ceritanya ialah bagaimana wujudnya sistem ini, bagaimana wujudnya alam ini, bagaimana wujudnya planet-planet ini kalau tidak ada Tuhan yang mencipta dan Tuhan yang menjadikan. Tentulah Tuhan yang menjadikan ini hebat. Tidakkah? Sebab penciptaan ini dia bukan berlaku begitu sahaja, kan? Sebagai contoh, bumi ini dikelilingi dengan lapisan ozon. Matahari sebagai satu bola api yang besar, yang mengeluarkan kuasa, yang mengeluarkan cahaya, yang mengandungi dia punya sinar biru, kan, sinar merah, wallahu alam. Saya tak dapat menguraikan tentang aspek cahaya-cahaya yang dikeluarkan oleh matahari. Tetapi cahaya ni cukup memberikan satu kuasa yang banyak kepada bumi, kan, sehinggalah dia dapat menggerakkan planet-planet yang berada di sekitar matahari ini. Nak ceritanya kuat
bukan sekadar matahari sebagai bola api yang tak padam, tetapi dia juga mempunyai planet-planet lain yang lebih besar daripada bumi. Nak ceritanya bagaimana Tuhan yang menciptakan semua alam ini merupakan Tuhan yang hebat, merupakan Tuhan yang kita sebut sebagai Allahu Akbar, Allah Ta'ala yang maha besar. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini kita lihat berdasarkan kepada bukti-bukti dengan planet-planet yang ditunjukkan tadi, menggambarkan kewujudan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadikan alam semesta ini. Kita lihat pula dari sudut wahyu. Dalam Al-Quran banyak Allah Ta'ala menyebutkan, sebagai contoh dalam ayat dalam surah Luqman, alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Kalau kamu tidak melihat Allah Ta'ala yang menjadikan kamu, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, Allah Ta'ala sebut ini semua ayat Quran yang menyebutkan tentang Allah Ta'ala yang berkuasa untuk menjadikan semua ini. Dalam surah Baqarah juga disebut wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Ini pembuktian melalui wahyu. Kemudian kita tengok pula tuan-tuan, dari sudut Quran dan sains, di mana dalam Al-Quran ini terdapat banyak bukti dalam yang boleh dikaitkan dengan sains ini. Antaranya ialah faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam. Orang yang apabila Allah ingin memberikan hidayah kepadanya, Allah Ta'ala akan melapangkan dadanya dengan Islam. Wa man yurid an yudillahu, dan orang yang Allah Ta'ala nak sesatkannya, yaj'al sadrahu dayiqan harajan, Allah Ta'ala menjadikan dadanya sempit, ka'annama yas'adu fis sama, seperti mana naik ke langit. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut naik ke langit, kan? Bererti perkara yang berkaitan dengan sains ini dibuktikan dalam Al-Quran. Naik ke langit, yas'adu fis sama. Allah Ta'ala tak guna mi'raj, tetapi Allah Ta'ala yas'adu fis sama, kerana medium yang digunakan oleh manusia naik ke langit ini, kan, menerusi medium menggunakan kapal angkasa lah. Kalau mi'raj tu dia tak sama perkataan mi'raj dengan perkataan yas'adu. Jadi kan, bila naik ke langit, orang mempunyai dada sempit kerana oksigen tak ada. Ini yang Syekh Muzaffar, Syed Muzaffar pergi ke angkasa, kan. Itu pun baru berapa jauh jarak saja dengan bumi. Maknanya jauh lagi kalau nak cerita tentang langit, bumi, bintang dan sebagainya, jauh, memang tak tercapai oleh akal dan oleh capaian fizikal manusia. Jadi tentang kewujudan langit dan angkasa yang tiada mempunyai oksigen ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Begitu juga dalam Al-Quran ini bukti tentang bagaimana alam ini sebelum ini merupakan satu, kan. Allah Ta'ala sebut kanata ratqan anna samawati wal ardi, langit dan bumi sebelum ini ratqan, satu, fa fataqnahuma, lalu kami pecahkan. Maknanya dalam teori sains disebut sebagai the Big Bang Theory. Big Bang Theory ini orang sekarang baru jumpa. Al-Quran dah sebut dulu kanata ratqan fa fataqnahuma. Nak ceritanya apa-apa yang penemuan sains ini ada dibuktikan dulu, dan sejajar apa yang disebutkan dalam Al-Quran dengan apa yang dibuktikan dengan sains. Begitu juga yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail. Allah Ta'ala menyebutkan bagaimana Allah Ta'ala menjadikan bumi ini dalam bentuk yang bulat, kan. Yukawiru, kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai kurah. Kurah ni bola, kan. Bola ni bulat, takkan bola empat segi. Tetapi kan dalam Al-Quran ni Allah Ta'ala menggunakan yukawiru, bermakna Allah Ta'ala menyebutkan bulan itu, menyebutkan tentang malam. Bumi ini bulat, maka dia boleh berputar seperti mana bola yang mempunyai sifatnya yang bulat, dan inilah sesuai dengan apa yang dibincangkan oleh dua kumpulan. Kumpulan yang mengatakan bumi ini flat dan bumi ini adalah bulat, kan.
bumi ini bulat, itu adalah sejajar dengan apa yang disebutkan dalam soal yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail. Jadi cerita tentang kejadian-kejadian ini ada disebutkan dalam Al-Quran, bermakna kalaulah Tuhan itu tak tahu, kan, macam mana Tuhan menyebutkan tentang perkara ini, kan. Penemuan sains selari dengan Al-Quran. Ini yang disebut ayatin liulil albab, tanda-tanda kepada orang yang berfikir. Jadi kita tak unsing. Maksudnya Al-Quran ini telah pun menyediakan satu set yang lengkap tentang perkara ini. Ini yang disebutkan tadi, nothing cannot create something. Benda yang tak ada tidak boleh mencipta ada, kan? Maka yang ada adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang tak ada ni manusia, alam, benda yang tak ada dicipta oleh Allah Taala, dan Allah Taala itu sentiasa ada. Macam mana Allah Taala itu sentiasa ada? Wallahu alam, tidak terbayang oleh akal fikiran kita bagaimana kewujudan berkenaan. Kita nak ceritakan hebat lagi kewujudan Allah Taala ini bila kita lihat gambar ni sebagai contoh. Mata kita dipenuhi dengan saraf-saraf. Kita boleh tengok manusia mata dipenuhi dengan saraf-saraf. Macam mana boleh wujudnya saraf-saraf yang kecil-kecil dan halus-halus ini untuk kita melihat alam, melihat dunia, melihat sekitaran kita menerusi mata. Kalau tidak, ini perkara ini dijadikan oleh Allah Ta'ala yang hebat, oleh Tuhan yang hebat, dan Tuhan itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takkan jadi dengan sendiri, kan? Mata ini kita je tak sedar, kita tengok kita tak sedar. Saintis yang mengkaji tentang mata, ini baru mata, kan? Belum lagi cerita tentang saraf badan, saraf tunjang, saraf dalam badan kita, kan, yang mempunyai sistem yang tersendiri. Kalau rosak, dia akan jadi orang yang orang yang Parkinson, orang yang tak boleh untuk stabil. Ini semua sistem yang Allah Ta'ala jadikan dalam badan kita, menandakan kehebatan dan powernya Allah, unlimited power of Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam menggambarkan sifat kesempurnaan Allah Ta'ala itu, maka disebutkan ada 20 sifat, dan 20 sifat itu dibahagikan kepada 4 sifat. Ada 4 jenis. Yang pertama nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, yang keempat ma'nawiyah. Nafsiyah ini yang menunjukkan diri Allah Ta'ala itu wujud, dan salbiyah ini menafikan Allah Ta'ala bersifat qidam, bersifat baqa, mukhalafatul hawadis. Ini disebut sebagai sifat salbiyah, qiyamuhu binafsi wahdaniyah. Kemudian sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Saya tidaklah nak menghuraikan panjang tentang sifat Allah Ta'ala ini, kerana dia merupakan perbahasan yang panjang dibincangkan dalam sifat 20. Tapi apa yang nak disebutkan ialah Allah Ta'ala mempunyai segala sifat kesempurnaan, dan sifat-sifat ini, 20 sifat ini diistimbatkan oleh para ulama bagi menggambarkan dan memudahkan kefahaman kita, dan juga untuk nak menceritakan bagaimana sifat-sifat ini menggambarkan kesempurnaan Allah Ta'ala, dan semua sifat ini diambil daripada Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, bila kita bincang tentang aspek dan konsep ketuhanan, kita perlu jelas bahawa dalam berbincangkan tentang ketuhanan ini, kita perlu mengakui Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang menjadikan manusia. Tuhan yang menjadikan manusia, ini jelas. Yang kedua, meletakkan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Ta'ala. Ini yang kedua. Kerana apabila kita tidak taat kepada Allah Ta'ala, maka tak berguna ataupun sia-sia kita mengaku Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Sebagai contoh, bila kita mengaku si fulan bin si fulan sebagai ayah kita, dia mengaku, kita mengaku dia ayah, tapi bila dia minta kita berbuat sesuatu, dia minta kita berikan air kepada dia, angkatkan kain, buatkan sesuatu lah, kita tak nak ikut, malahan kita marah, malahan kita menentang. Kita mengaku ayah. Anak apa ini anak derhaka, anak apa ini anak yang tak berguna. Kerana apa? Kerana bila ayah suruh, bila ayah minta, dia tidak mahu, bahkan dia menentang. Ini bukanlah satu anak yang baik. Begitu jugalah dengan kita manusia.
Kita mengaku Allah Ta'ala sebagai Tuhan, tapi bila kita tak ikut apa yang Allah Ta'ala sebut, yang Allah Ta'ala perintah, ini manusia ke apa dia? Sebab manusia ni perlu untuk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lebih daripada itu, bagi melahirkan rasa taat dan patuh ini dan meletakkan segala ketetapan Allah Ta'ala sebagai satu ketetapan yang terbaik, manusia perlu mengakui kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri. Manusia perlu mengaku lemah, perlu mengaku kekurangan. Sifat-sifat kekurangan itu perlu diakui, supaya bila dia mengakui sifat kekurangan, maka dia hilanglah sifat bongkak, hilanglah sifat sombong. Bila hilanglah sifat bongkak sombong ini adalah sejajar dengan perintah Allah Ta'ala, sejajar dengan suruhan Allah, dan menjauhi perangai-perangai buruk yang ditinggalkan oleh iblis, yang menjadi sombong, bongkak, takabur ni iblis kan, kerana dia rasa dia power. Kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala mengakui kelemahan-kelemahan ini. Bila kita mengakui kelemahan ini, timbullah rasa bertuhan. Barulah kuat rasa bertuhan itu, barulah kita kuat untuk taat dan patuh kepada apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Allah Ta'ala mesti diikuti, bahkan lebih daripada itu mesti dipertahankan sekiranya ada orang yang mencaci maki dan buat perkara-perkara yang tak baik kepada Tuhan kita. Dan akhirnya ialah hidup mati kita untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah matlamat bertuhan dalam kita sebagai orang Islam. Kalau tiada perkara ini, kita rasa bongkak, kita rasa hebat, kita rasa perintah Allah Ta'ala tu tak bagus, kita rasa pandangan kita itu adalah lebih baik, ini kamu ni bukan manusia. Kamu ni mengikut jejak langkah iblis. Manusia sepatutnya menjadi sifatnya menuruti, kerana agama yang menjadi teras dan landasan kepada manusia itu menuntut supaya dia menjadi manusia yang baik, yang patuh, yang taat, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang terdahulu. Sekiranya itu yang dapat saya kongsikan dalam topik konsep ketuhanan ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripadanya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.